Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kewangan Kuala Lumpur. Dan malam ini saya gembira kerana saya ada ilmuwan dan cendekiawan yang datang dari kampus utama mereka di Gombak, datang ke Bukit Kewangan malam ini untuk membicarakan tentang Islam dan juga perspektif hak asasi dan bagaimana keserasiannya dengan pandangan Islam. Dan itu akan dibincangkan mulai esok dan lusa dalam persidangan kebangsaan tentang human rights in Islam ataupun hak asasi manusia dalam Islam itu, apakah isunya, apakah cabarannya. Dan kita tahu dewasa ini malam minggu ini pun ada NGO yang bertelagah dengan NGO lain misalnya atas apa definisi, siapa yang bergerak ke sana, apa motif dan sebagainya. Tapi saya rasa elok kalau malam ni kita berhenti sejenak ke semua itu dan kita melihat perspektif ilmu itu dan bagaimana ilmu melihat ke arah isu ini. Dan saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. Najibah Muhammad Zain, pensyarah undang-undang di UIA, Universiti Islam Antarabangsa, dan juga Timbalan Dekan Akademik Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, tapi nama glamournya adalah ICOL. Profesor Madja Dr. Backwalk Mahmud, pensyarah Jabatan Fiqh dan Usul Al-Fiqh, Universiti Islam, dan juga Timbalan Dekan Pasca Ustazah Pendidikan sebenarnya Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIA. Dan saya rasa Profesor Madja adalah pengurusi Jawatankuasa Penganjur untuk persidangan yang akan berlangsung. Dan Prof. Dr. Najibah melihat pada conference proceedings ataupun perjalanan itu. Dan saya lihat ada 8 aspek yang sudah pun diwawarkan untuk dihantar kertas dan sebagainya tentang asal, genus dan origin hak asasi manusia ni, bagaimana dengan tindak balas ataupun maklum balas dan trend yang ada dalam dunia Muslim terhadap perkara itu. Ada juga isu dan cabaran terhadap LGBT dan juga hukuman mati, anak luar nikah, kebebasan beragama, hak sama rata antara gender ataupun keadilan gender atau bagaimana, dan juga reconciliation framework dan strategis. Dalam konteks itu mungkin saya nak bergerak sedikit ke belakang. Kita tahu sebelum Malaysia merdeka pun dah ada deklarasi universal tentang hak asasi manusia itu ataupun hak sejagat itu, dan dalam konteks itu Malaysia datang kemudian. Jadi ada pelbagai perkara dan kita lebih melihat di Malaysia ni kepada 2 aspek daripada UDHR itu, iaitu CRC dan CEDAW, CEDAW, iaitu kepada kanak-kanak dan juga tentang wanita. Tetapi saya rasa elok di kurun ke-21 ni kita melihat dengan lebih besar. Jadi apa harapan persidangan ini dalam konteks itu, kerana kalau di luar di masyarakat you boleh bergerak ke mana saja kerana parameternya tidak dibatasi oleh skop kajian pendidikan dan mungkin fakta dan sebagainya. Tetapi dalam persidangan ini mungkin kita mengharapkan suatu pencapaian dan pembentangan yang boleh menggerakkan kemudiannya masyarakat untuk melihatnya dengan lebih terarah dan lebih ada tujuan. Prof. Terima kasih Kamarul. Sebenarnya kesedaran ini kita jadikan sebagai satu agenda di dalam research cluster yang kita panggil contemporary fiqh, itu joint venture di antara kuliah fiqh dengan ICOL itu sendirilah. Jadi isu-isu yang memang telah, sebagaimana yang Kamarul sebutkan tadi, adalah isu-isu emerging yang kita rasa perlu diketengahkan. Macam contohnya apabila kita bercakap tentang isu CEDAW dan juga CRC, dan mungkin hari ini kalau Kamarul mungkin perasan ada beberapa negeri yang tidak ada kita kesesamaan dalam konteks macam isu-isu berkaitan dengan anak tak sah taraf dan sebagainya. Sehingga kan kalau kita lihat macam di Terengganu, di Perlis mengambil pendekatan berbeza, memandangkan negeri-negeri lain juga ada mengambil pendekatan yang berbeza dengan masalah ini, kerana kita bertujuan untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan melihat bagaimana undang-undang Islam ini dapat diserasikan dengan masalah-masalah semasa yang kita ada. Jadi kalau kita bandingkan dengan UDHR yang merupakan satu convention yang sangat umum berkaitan dengan hak asasi, yang kita sebenarnya tidak nampak juga ada pencanggahan dengan hak asasi manusia. Yang kita tahu Islam ni juga adalah mengikut fitrah, fitrah manusia itu sendiri. Cuma ada beberapa aspek tertentu yang berkaitan dengan agama yang mana dilihat dalam konteks ini, terutamanya di undang-undang di Malaysia contohnya, mungkin ada sedikit pertentangan kerana ia juga merupakan
isu-isu yang berkait dengan sejarah kita sebelum kita mencapai kemerdekaan. Dan mungkin kalau kita lihat dalam konteks yang lebih jauh, sebelum kita sebelum kedatangan penjajahan ke tanah Melayu itu sendiri, ya. Jadi aspek-aspek yang kita ketengah itu adalah merupakan penyelidikan yang kita cadangkan, dibahaskan kepada mereka-mereka yang mempunyai, kita kata kepentingan ataupun interest untuk mengetahui dengan lebih lanjut, dan mungkin pandangan-pandangan lain yang boleh kita perbaiki dari sudut resolusi ataupun kita kata cadangan-cadangan kepada pembaharuan, sebab kita ingin melihat daripada persidangan ini contohnya bahawa kita menyumbang kepada satu pandangan yang boleh diterima pakai bukan hanya kepada orang Islam tetapi juga kepada masyarakat bukan Islam, seluruhnya, sebab kita tidak mahu melihat undang-undang Islam ini hanya terlalu confine kepada orang Islam saja, sebab sepatutnya Islam itu berbentuk rahmatan lil alamin, maknanya kita kata boleh dimanfaatkan kepada ummah seluruhnya, jadi itu merupakan kami merasakan satu agenda besarlah yang perlu kita ketengahkan melalui persidangan ini. Saya nak pergi sikit lagi dalam tentang itu, tapi kepada Profesor Madya, kadang-kadang perbincangan di luar konteks ilmuwan ini kerana masing-masing mengambil pendekatan silo ataupun kotak masing-masing. Maka kadang-kadang bila bertemu tu dia agak kasar pertembungannya kerana tak ada lapangan yang sama itu. Tetapi saya tertarik dengan Jabatan Fiqh dan Usul Al-Fiqh bekerjasama dengan ICOL ni kerana ia mungkin memberikan pendekatan dan pentas ataupun platform yang lebih padu untuk melihat secara keseluruhan. Kerana bila saya membaca tentang keadilan sosial dan sebagainya, kita melihat perkara yang begitu praktikal seperti bagaimana hak wanita dalam kemiskinan itu mereka mendapat pinjaman, dan sama ada duit zakat itu boleh digunakan untuk mereka yang tak mampu memberikan balik pinjaman seperti amanah ikhtiar dan sebagainya. Saya perlu pergi raihan pertama, tapi apabila kembali mungkin strategi gabungan dua kepakaran dan dua ilmu di UIA ini untuk kita melihat persidangan ini dengan lebih besar dan bagaimana ia boleh membawa penyelesaian, arah penyelesaian kepada masyarakat dalam isu-isu yang begitu praktikal dan masalah yang mendepani kita. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana anda masih menyaksikan Agenda Awani, dan kita masih membicarakan satu persidangan yang betul-betul penting akan berlangsung besok dan lusa di Universiti Islam Antarabangsa. Dan dalam konteks itu, saya ingin terus kepada Profesor Madya Dr. McWalk Mahmud kerana gabungan Jabatan Fiqh dan Usul Al-Fiqh dengan ICOL ni misalnya untuk mendempani perbahasan, perbincangan yang akan berlangsung dalam persidangan ini, kerana mungkin ia memberikan konteks yang lebih padu untuk kita melihat sesuatu isu yang begitu getir di kalangan masyarakat ini tidak terpisah, bukan sama ada betul atau salah, tapi juga menghubungkannya dengan masalah yang betul-betul berlaku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Baru dan teman seperjuangan saya Prof. Najibah. So saya daripada Department Fiqh. So sebagaimana menjawab soalan yang dikemukakan oleh Saudara Kamaru, macam mana maknanya Department Fiqh hanya boleh bergabung dengan ICOL. Jadi berdasarkan yang sebagaimana Prof. Najibah cakap tadi, maknanya kami daripada Contemporary Fiqh Research Unit. So kita gabungkan supaya maknanya di situ kita dapat membahaskan, membincangkan dan dapat mencadangkan apakah cadangan yang berdasarkan bukan sahaja dari segi undang-undang, tapi kita tengok kitab-kitab fiqh. Maknanya bukan kita hanya tumpu pada kitab-kitab fiqh ataupun turas yang lama, tapi kita nak aplikasikan adakah hukum-hukum hakam yang berdasarkan fiqh turas yang sama tu dapat kita aplikasikan dalam keadaan sekarang, dan dari segi legalnya macam mana, kan. Jadi di situ kita adanya pergabungan dan kita anjurkan seminar yang akan diadakan besok. Dan mungkin itu boleh membawa keluar kadang-kadang perbincangan seperti ini terutamanya banyak emosi berbanding dengan fakta, tapi apabila kita melihat secara sistematik ini, maka ilmu itu akan membuka jalan untuk kita membincangkan, dan mungkin kepakaran yang dibawa itu juga boleh melagakan idea dalam konteks ini. Susunan strategi persidangan ini untuk menuju situ. Maknanya sebab itulah kita nak adakan persidangan supaya di manakah titik pertemuan, titik persamaan yang kita akan harmonisasikan, yang boleh kita aplikasikan dalam masyarakat majmuk kita di Malaysia. Dan pandangan luar
daripada Islam. Kadang-kadang tu tak diambil kira dalam perbincangan sebenarnya Islam. Tapi saya rasa dalam konteks macam kita cakap tadi, kalau ia akan menjadi cerminan hidup atau adin untuk semua masyarakat, maka kita perlu memasukkan unsur-unsur suara di luar kotak pemikiran Muslim dan Islam itu saja, Prof. Ya, itu satu perkara yang perlu kita ambil kira. Ya. Sebab kalau kita lihat isu-isu berkait dengan human rights ini, misalnya baru-baru ni kita di Perancis dan di England, di mana mereka berusaha untuk meluluskan rang undang-undang yang membenarkan same-sex marriage. Dan kita dapati bahawa ada pertemuan di negara tersebut, iaitu ada golongan-golongan yang menyokong dan ada juga golongan-golongan yang tidak menyokong, kerana ini akan mengubah struktur masyarakat dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa isu-isu dalam konteks yang kita kata yang menyeluruh. Tapi dalam konteks kita di Malaysia contohnya, ada perkara-perkara yang menjadi, kita kata pertelingkahan di kalangan masyarakat yang sangat berkait dengan masalah-masalah individu. Contohnya masalah perkahwinan, masalah menentukan agama anak, masalah kita kata harta dan sebagainya, yang sangat berkait dengan isu-isu yang kita kata human rights ini, di mana kita perlu memberi pendekatan yang berbeza. Sebab manusia ni secara umumnya dia tidak boleh hidup di dalam kezaliman. Maknanya sesiapa sahaja, sama ada dia orang Islam ke bukan Islam ke, jika dia ditindas, maka dia sudah tentu akan menyuarakan pandangan mereka, akan bangkit menyatakan hak mereka dan sebagainya. Jadi dalam hal inilah yang kita rasakan bahawa perlu ada pendekatan yang bukan stereotip, maknanya bukan pendekatan hanya melihat kepada kitab-kitab sebagaimana yang Prof Mahbub sebut tadi, dari sudut hanya melihat kepada kitab-kitab, tapi kita terjemahkan hukum hakam itu dalam konteksnya, dalam konteks pemakaiannya. Dan ini adalah merupakan kelemahan yang paling ketara yang kita lihat di kalangan masyarakat Islam, bukan hanya di negara kita, tetapi di negara-negara Islam yang lain, iaitu ketidakmampuan menterjemahkan hukum hakam ini dalam konteksnya. Jadi itu yang kita lihat, bagaimana walaupun kita ada hukum-hukum hakam yang boleh dikembangkan, tetapi bila tidak dilakukan dengan mengikut manhaj ataupun metodologi yang betul, jadi tidak dapat menyelesaikan masalah. Jadi sepatutnya hukum hakam ini dia menyelesaikan masalah. Tetapi jika dia tidak menyelesaikan masalah, maka mesti ada sesuatu yang tidak kena dalam proses pengeluaran hukum itu. Mungkin siapa pun yang menganggotai NGO dan diskusi NGO perlu masuk ke dalam persidangan ini juga, kerana saya rasa engagement ataupun perjumpaan dan pertemuan minda ini perlu berlaku bukan hanya ketika kita dah berjumpa dan membuat keputusan tentang satu perkara, tapi dalam proses pembuatan keputusan itu, musyawarah di kalangan mereka yang berkepentingan dalam masyarakat itu perlu diambil kira. Maknanya kita mengadakan sebenarnya sebagai starting point pada academician, NGOs untuk bertemu dan berbincang dan mencarikan jalan penyelesaian yang terbaik. Jadi kami mengalu-alukanlah NGOs dan untuk datang dalam kerana mungkin UAE boleh jadi orang tengah. Kalau tidak, saya tengok minggu ni dan minggu lepas, dia jadi pertentangan, dia jadi adversarial, kata orang putihnya. Kerana ini tuntutan NGO A dan ini tuntutan NGO B. Tapi kadang-kadang sebenarnya mereka bercakap agak menyipi, kerana bukan tepat perlagaan idea itu sebenarnya, tapi tidak ada platform di tengah. Jadi mungkin harapan pada persidangan ini juga mungkin bukan saja kepada penyelidik dan pensyarah, tetapi pelajar-pelajar yang akan dilahirkan oleh UAE selepas ini akan mengambil dokongan ini dengan kerancakan pertemuan media ini untuk menuju ke depan. Ya, betul apa yang dikatakan itu, sebab kami pun kalau kita lihat pada pembentang kertas kerja, maknanya separuh pembentang kertas kerja itu kertas kerja itu akan dibentangkan oleh pelajar-pelajar master kita. So maknanya dia orang dah ikut perkembangan itu dan insya-Allah di masa depan dia akan menjadi pelapis pada kita dalam mengharmonisasikan human rights. Kita tinggal blok terakhir sebelum pergi rehat yang terakhir. Apabila kembali nanti, saya juga nak menghubungkannya mungkin dengan beberapa sesi spesifik dalam ini yang mungkin Prof dan Prof Mahathir boleh berikan gambarannya tentang apa yang cuba dicapai dalam beberapa diskusi spesifik itu, dan itu kita bincangkan selepas ini.
Anda masih menyaksikan agenda awani dan sudah berdekad-dekad lamanya deklarasi hak asasi manusia sejagat itu difikirkan, tapi ada juga deklarasi hak asasi manusia Islamik yang diumumkan di Kairo dan sebagainya, dan itulah penanda aras dalam perbezaan di antara pemikiran universal itu dan juga pandangan sisi Islam contohnya. Dan mungkin besok dan lusa di Universiti Islam Antarabangsa kita boleh melihat keserasian di antaranya, dan saya ingin memberi peluang kepada Prof Najibah untuk mungkin mengulas tentang satu atau dua diskusi spesifik yang mungkin boleh ditarik keluar. InsyaAllah dalam konvensyen ini, maknanya saya sendiri akan membentangkan dua paper lah yang berkait dengan isu gender dan juga CEDAW itu sendiri, sebab ini ada berkaitan sangat dengan isu-isu wanita. Jadi kenapa kita ketengahkan isu ini? Sebab isu ini merupakan, isu wanita ni memanglah isu yang kita lihat hangatlah pada hari ini. Bukan hanya kita melihat dari aspek kita kata isu LGBT dan sebagainya, tapi banyak lagi unsur-unsur yang kita ingin melihat bagaimana CEDAW itu sendiri boleh diserasikan dengan undang-undang domestik contohnya, ya. Sebab kalau kita lihat CEDAW itu sendiri yang menjadi sebab kepada reservasi, ya, kepada penerimaan CEDAW itu sendiri adalah bertentangannya dengan undang-undang syariah, ya. Jadi dalam hal ini maknanya perkara yang kita nak ketengahkan ialah bagaimana proses dalam kita kita kata apa, mengakui adanya pertentangan terhadap beberapa aspek yang berkait tentang perkahwinan, tentang hubungan kekeluargaan dan sebagainya itu, tapi kita juga ingin mengenengahkan apakah respon kita dalam mengadakan pembaharuan, dalam menangani isu-isu itu daripada perspektif yang boleh diterima pakai. Saya juga ingin melihatnya dalam aspek penghakupayaan. Kerana kadang-kadang persepsi tentang apa yang tak boleh itu mempengaruhi kita walaupun dalam dunia korporat. Sebab itu contohnya kita membicarakan tentang siling kaca atau gelas siling, tentang wanita boleh masuk ke dalam lembaga pengarah dan sebagainya. Saya tahu kepakaran di UAE juga diterima pakai oleh bank-bank dan institusi perbankan atau kewangan sekarang untuk Islamic finance, kewangan Islam dan sebagainya. Jadi mungkin daripada hanya melihat kepada apa yang tak boleh buat, kita boleh melihat kepada penghakupayaan. Dan saya ingat lagi Profesor Tariq Ramadan apabila di ISTEC dulu mengatakan, before you bring to me what you cannot do in Islam, bring to me the sweet smell of justice that Islam promise for everyone. Dan kalau kita aplikasikan itu dalam aspek gender dan juga lain-lain, isu zakat misalnya boleh terus dihubungkan dengan keadilan sosial dan penghakupayaan contohnya. Prof Maya, pandangan? Maknanya kat sini kita boleh tengok macam banyak isu-isu yang kita pertahankan itu memang dalam Islam itu telah dah selari, dan maknanya cuma kita nak tengok maknanya sejauh manakah pelaksanaan undang-undang hak asasi Islam itu dilaksanakan. Itu yang kita nak pastikan, sebab kadang-kadang kita kata kita perjuangkan hak tu dah betul, tapi maknanya kita tak implementkan. Betul, tak dilaksanakan, dan pemahaman kesedaran itu juga lagi. Sebab tu saya Google tadi tak jumpa, tapi penerbit saya Zul berjaya jumpa Women's Right in Islam, The Challenge of Modernity. Prof Najibah tulis dan ada di internet, dan saya tengok cabaran dunia moden. Kerana malah mungkin ramai di Malaysia sendiri kadang-kadang melihat Islam itu dalam konteks yang lama dan tidak melihat dia sebagai segar dalam kurun ke-21 misalnya. Prof, macam mana kita nak membawa ini bukan saja dalam persidangan ini, di sebalik itu di dewan kuliah, dalam tutorial dan di kalangan masyarakat supaya relevannya Islam tu sepanjang zaman itu, tetapi diberikan nafas baru di mana perlu. Dia memerlukan satu perubahan, orang kata paradigm shift in terms of pemikiran lah. Jadi saya setuju macam yang Kamal sebut tadi tentang apa yang telah disebutkan oleh Prof Tariq Ramadan in terms of kita kata apa, cultural, kita kata colonization. Maknanya itu terma yang selalu digunakan untuk mengatakan bahawa kita ni terlalu dikolonialiskan oleh cara bagaimana mungkin kita kata metodologi pendekatan yang ditulis oleh ulama contohnya. Jadi kita pun tidak melihat maknanya bagaimana kita kata penulisan-penulisan ini sebenarnya dalam konteksnya. Jadi kita kebanyakannya
dalam konteks interpretasi undang-undang itu atau kita kata fiqh itu berbentuk literalis. Itu yang terlalu literal. Jadi bila dia sedemikian dengan tidak memahami terutamanya dari aspek metodologi. Saya pernah ingat dulu masa saya Baiba, pernah ada satu examiner, dia tanya soalan, dia kata kenapa undang-undang Islam macam ini. Jadi sebenarnya dalam Islam metodologinya ialah ulama ni dia akan membincang sesuatu isu tu dengan terlalu mendetail. Bermula dengan detail dahulu, kemudian digeneralkan kemudian. Jadi apabila kita melihat sesuatu benda itu terlalu mendetail dan memakai metodologi itu, maka kita akan nampak bahawa terlalu banyak restriction, terutamanya kepada wanita lah, yang selalunya dilihat mempunyai banyak halangan berbanding dengan lelaki. Jadi ini yang mungkin saya lihat tidak begitu difahami dan perlu kita perbetulkan dari sudut pemahaman itu. Dengan sebab tu saya ingat bila kita kata harmonisation itu adalah merupakan kaedah-kaedah yang perlu kita lihat semula dalam kita nak mencapai natijahnya itu. Konsep dan ilmu yang perlu difahami itu perlu meluas. Jadi ada tinggal seminit lagi, Prof. Mania. Kalau boleh saya tambah sikit lah apa yang diperbahaskan oleh Prof. Najibah. Maknanya kita nak faham kat sini Islam tu ada cara kita kena tengok nak aplikasi dia tu apakah dia punya maslahah, maqasid dia di mana. So maknanya bila kita nak faham, maknanya dalam implementkan Islamik hak asasi dia mengikut Islam tu, kita tengok di manakah dia punya kepentingan dia, objektif Islam tu diturunkan. Macam masalah wanita kan, maknanya kalau kita kata hak wanita, adakah wanita itu boleh bekerja ataupun tidak, kan? Tapi kalau kita tengok hukum asal dia boleh. Kan, tapi kalau maknanya kata bila dah wanita tu berkahwin, suami dia rasa dia prefer dia duduk kat rumah lagi. So maknanya di situ wanita tu kena taat pada tapi dalam keadaan lain, mungkin dalam katalah bila dah wanita suami dia mati, maknanya wanita ada hak juga untuk meneruskan kehidupan dia dengan orang ramai boleh pergi ke persidangan ini? Terbuka untuk semua. Dijemput semuanya. Saya menjemput bagi pihak kedua profesor untuk anda pergi ke UIA. Dan jemput asal awal. InsyaAllah. Terima kasih hantarkan pandangan anda sendiri kepada isu ini, dan anda boleh hantarkan kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada. Kita ada Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan sebagainya. Atau anda boleh muat turunkan aplikasi Astro Awani di iOS dan juga Android. Dan anda boleh terus melihat siaran langsung seperti ini dan memberikan komen anda juga secara langsung. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Dan insyaAllah kita jumpa di UIA. Tapi saya mungkin nak kena pergi World Innovation Forum juga. So kita tengok yang mana yang sempat dan jumpa lagi dalam episod yang lain. Sekian.